Hadis yang pertama daripada 40 hadis Imam Nawawi yang berbunyi, An Amirul Mu'minina Abi Hasfin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Riwahul imam Abu Abdullah wa Imam Abu Al-Husain. Kesimpulan daripada hadis ini ialah wajib bagi setiap Muslim untuk melakukan sesuatu perkara berlandaskan niat kerana Allah, kerana ia dapat membezakan di antara adat dan ibadah. Jika kita melakukan itu hanya semata adat, tidak akan mendapat pahala. Jika kita melakukan sesuatu perkara itu dengan niat kerana Allah, insya-Allah akan mendapat pahala. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsah syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjul bait wa shaum Ramadan. Riwahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud terbina Islam pada 5 perkara. Yang pertama, mengaku tiada Tuhan selain Allah dan Nabi adalah pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melakukan haji di Baitullah. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa min amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Riwahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayah Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Daripada Ummu Al-Mu'minin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dalam urusan kita yang bukan daripadanya, maka ia ditolak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim daripada riwayat Al-Muslim. Hadis ini ada hadis lain yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita, maka ia ditolak. Jadi pengajaran daripada hadis ini ialah sebarang pokok tambah, ubah suai dan pengurangan yang bertentangan dengan asal-usul agama adalah sesuatu bid'ah yang diharamkan, ditolak dan sesat. Hadis ke-7 daripada 40 hadis Imam Nawawi. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil mu'minin wa li ammatihim. Riwahul Muslim. Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan hanya sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ke-12 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maksudnya, sebahagian daripada tanda baiknya ataupun kualiti keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ke-13 daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak beriman secara sempurna seseorang kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kefahaman hadis yang pertama ialah pergaulan yang baik, yang kedua menjaga lidah, yang ketiga memuliakan jiran, dan yang keempat memuliakan tetamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan daku wasiat. Baginda bersabda, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis ke-23 daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Asy-Syari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'in aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi wassalatun nur wassadaqatul burhan wassabri wassabqiya'u wal qur'an hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu faba'i'u nafsuhu wa mu'tiquha aw mubiquha. Maksudnya, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah memberkatkan timbangan, subhanallah dan alhamdulillah. Kedua-duanya mempunyai ruang di antara langit dan bumi. Salat itu adalah nur.
Sedekah itu adalah bukti, sabar itu adalah sinaran, dan Al-Quran itu adalah hujah untuk membela atau menentang. Setiap manusia bekerja, maka ada yang menjual dirinya dan ada yang membebaskan dirinya dengan bekerja keras untuk keselamatan atau kecelakaannya. Riwayat Muslim. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kullu yaumi tatlu'u fihi syamsu. Ta'dilu bainal isnain sadaqah. Wa tu'idu rajula fi dabbatihi. Wa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Wa tumitul adha 'ala tariqi sadaqah. Maksudnya, setiap sendi tubuh manusia wajib mengeluarkan sedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertengkar adalah sedekah. Menolong seseorang pada kenderaannya lalu engkau membantunya untuk naik ke atas kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju solat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan daripada jalan adalah sedekah. Riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Maksudnya, tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang yang tidak bersalah dan menimbulkan balasan yang membahayakan, iaitu melanggar syariat. Ada pula yang menggunakan, maksudnya tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri dan kepada orang lain. Riwayat Ahmad. Yang bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidah. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ke-41 daripada Abi Muhammad Dillah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Maksudnya, tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa atau sampaikan. Riwayat Al-Hakim.